Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukurlah kepada Allah SWT. Sekali lagi dengan izin Allah dapatlah kita bertemu di sini. Walaupun saya tadi tak dapat sama-sama berjamaah kerana pagi tadi ada kaunseling. Jadi habis dalam pukul 12.45. Jadi dalam perjalanan sini tentulah makan masa dengan ambil sembahyang dan sebagainya. Ala kulli hal, kita bersyukur kerana dengan pertolongan Allah SWT dapat kita berjumpa di sini, dan insya-Allah kita dapat membincangkan dan mengingat kembali ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi fi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Yang maksudnya gambaran kehidupan orang-orang yang beriman dari segi kasih sayang mereka, dari segi saling bersimpati dan saling mencintai antara satu sama lain adalah sama seperti satu anggota tubuh badan yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia akan melibatkan seluruh anggota lain anggota yang lain tidak tidur malam dan demam. Apa yang bising? Oh, ini tak apa-apa slowkan sikit. Okey. Kasih mati pun tak boleh, nanti saya yang panas. Jadi kalau kita lihat gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat Islam ni, kaitan antara satu sama lain macam satu badan. Salah satu anggota badan kita kalau sakit, yang lain jadi sakit. Umpamanya kalau sakit gigi, dengan sendirinya badan pun terasa sakit. Kepala pun jadi sakit. Kalau kita pening kepala pun begitulah juga. Itulah gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan gambaran kepada kita agar kita sentiasa bersatu, tolong menolong antara satu sama lain dan saling bersimpati antara satu sama lain. Hadis tadi dikuatkan lagi dengan hadis lain yang daripada hadis itu ialah berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak akan sempurna iman seseorang kamu sehinggalah ia mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi dirinya. Sampai macam itu gambaran Nabi kita menggambarkan tentang hubungan kita dengan saudara kita sesama Islam. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kita tidak mempunyai perasaan kasih dan sayang kepada teman kita, kawan kita, maka kita dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang kurang sempurna iman. Kerana salah satu daripada tuntutan iman, mestilah kita merasa kasih, suka dan sayang kepada saudara kita yang lain. Maksudnya kita tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyusahkannya dan tidak boleh mengganggu fikirannya ataupun menjatuhkan maruahnya. Kerana orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam yang seorang Islam bersaudara dengan Islam yang lain. Jadi ini betapa pentingnya ukhuwah. Betapa pentingnya kita mesti menjaga persaudaraan dalam Islam. Sebab itu kalau kita dah menjadi kawan baik, qarib, dah orang kata dah selalu mesra, jagalah persaudaraan. Untuk menjaga persaudaraan, kita kena jaga budi bahasa kita. Jangan cakap kasar, jangan mengeluarkan kata-kata yang boleh menimbulkan kemarahan atau yang menimbulkan syak wasyangka yang bukan-bukan dari teman kita, dan janganlah juga mencemooh jauh sekali daripada menzalimi kawan kita. Selalulah kita melayan kawan kita dengan sebaik mungkin
dan selalulah kita jaga persaudaraan kita. Alhamdulillah, kita orang-orang Melayu di Singapura ni, ataupun orang Melayu di Malaysia, di Brunei ataupun di Indonesia, kita ada mempunyai budaya yang baiklah. Kalau dalam bulan Hari Raya seperti ini, kita bukan sahaja hanya setakat sembahyang Hari Raya, tapi kita juga saling maaf antara satu sama lain, saling minta ampun antara satu sama lain, dan saling ziarah menziarahi antara satu sama lain. Walaupun tidak ada suruhan dalam Islam agar kita minta maaf pada bulan bulan Hari Raya, dan tak ada suruhan juga dalam Islam yang menyuruh kita menziarahi keluarga kita dalam bulan Syawal. Tapi arahan supaya kita menziarahi saudara kita tu bila-bila masa pun kita boleh lakukan. Arahan supaya kita minta maaf kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita, harus kita lakukan pada bila-bila masa. Tak mesti tunggu bulan Syawal ataupun hari raya. Tapi oleh kerana kita di luar bulan Syawal ni, kebanyakan kita yang berada di Singapura ke atau di mana-mana pun, kita selalu sibuk dengan pekerjaan kita. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan, sibuk dengan appointment, sibuk dengan kewajipan dan sebagainya, hingga kita tidak mempunyai masa untuk menziarahi saudara kita, sahabat andai kita. Malah kadang adik-beradik kita pun kita tak ziarah kerana masing-masing sibuk dengan tugas. Jadi Alhamdulillah, bila sampai Hari Raya, budaya yang menggalakkan kita menziarahi antara satu sama lain itu dengan sendirinya akan berada dalam diri kita. Masing-masing semua bila ditanya dah habis ziarah, semua kata belum kan. Menunjukkan bahawa kesedaran untuk berziarah pada Hari Raya itu sudah ada. Sehingga kita rasa ada satu lagi adik yang kita belum ziarah, ataupun ada lagi satu kawan yang belum kita ziarah, dan sebagainya kan. Jadi ini adalah satu kesedaran, di mana kesedaran ini adalah satu kesedaran yang baik. Bila dengan ziarah ini akan menimbulkan rasa kemesraan dan ingatan yang berterusan di antara kita dan adik-beradik kita ataupun saudara mara kita. Salah satu lagi cara untuk kita merapatkan hubungan persaudaraan kita di dalam Islam ni ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufshus salama bainakum tahabbu." Maksudnya, sebarkanlah salam, makna berikanlah salam antara kamu, nescaya dengan demikian kamu akan berkasih-kasihan. Memang betul. Kalau kita jumpa kawan, kita cakap good morning, good afternoon, tak ada rasa apa-apa, saja-saja je. Good afternoon, good afternoon. Hey, tak ada apa-apa. Sebab itu bukan doa. Itu perkataan biasa yang diucapkan oleh orang Islam kepada orang Islam, dan orang bukan Islam kepada orang bukan Islam, orang bukan Islam kepada orang Islam, orang Islam kepada orang bukan Islam. Selamat tengah hari, good morning, good afternoon, good night, okay, bye-bye. Tak ada apa yang kita rasa. Tapi kalau orang datang jumpa kita, dia mula berikan salam tu, yang orang beri salam tu lebih baik memulakan beri salam tu lebih afdal daripada yang menerima salam. Yang memberikan salam hukumnya adalah sunat. Yang kena salam tu wajib menjawab. Bila orang dah beri salam kepada Assalamualaikum, wajib kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekurang-kurangnya Waalaikumsalam, tapi yang lebih baik jawablah dengan cara yang penuh, lebih terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan dapat rasa bahawa orang ni sayang dengan kita. Kita rasalah bahawa ada kesedaran ataupun ada rasa titik berat di kalangan orang yang beri salam kepada kita, sehingga dengan sebab dia berjumpa dengan kita, segera diberi salam kepada kita. Dan makna salam pula ni adalah satu doa di mana mudah-mudahan kamu sejahtera, mudah-mudahan kamu ataupun Assalamualaikum, sejahteralah kepada kamu, amanlah bagi kamu. Jadi satu doa daripada seorang sahabat kita, saudara kita yang berjumpa kita, tentu kita rasa senang menjawabnya. Lebih-lebih lagi kalau orang yang beri salam tu orang yang ada pangkat lebih tinggi dari kita. Belum sempat kita nak beri salam, dia beri salam kepada kita.
lagi hati kita tu berasa bangga, rasa seronok, rasa dihargai kerana kita orang awam, kita orang biasa, tapi ada orang yang lebih tinggi darjatnya, lebih tinggi dia punya makamnya ataupun kedudukannya, memberikan salam kepada kita, dan ini menjadikan kita rasa sayang dan kasih kepadanya. Cubalah kita beri salam kepada budak-budak yang duduk kat tepi jalan, yang kita nampak dia macam bajingan-bajingan, macam budak-budak kaki lepak dan sebagainya. Cuba kita beri salam, seronok dia. Dia bila dia dengar salam, dia seronok dia. Kita berilah salam kepada mereka. Kalau dia tengah satu kumpulan, kita Assalamualaikum, dia seronok, dia senyum, dia akan jawab salam kita, walaupun dia orang yang tak sembahyang ke, orang yang barangkali memang baik-baik, tapi dengan Allah dia tak baik. Dia tak tahu nak buat baik kepada Allah. Dia tahu baik kepada Allah tu bulan hari raya je baik, hari lain dia tak baik. Tapi bila kita beri salam kepada dia, dia akan jawab. Dia akan rasa aman, gembira dia, senang dia tengok kita kerana kita memberi salam kepadanya. Cuba kalau kita tak beri salam, dia tengok kita pun bukan dia jeling lagi, juling lagi. Dia jeling kita, mentang-mentang lah kau pakai songkok, mentang-mentang lah kau pakai jubah, kau pandang aku ni macam tak ada rupa je. Perasaan tu mesti ada pada diri orang macam ini. Kerana kita yang berjumpa dengan dia, kenapa kita tak beri salam pula dengan dia? Kita yang baru sampai situ, dia dah ada kat situ dah lama, patut kita dah beri salam. Nak tunggu dia beri salam, dia tentu perasaan jelek kepada kita tu ada. Lain halnya kalau kita dah jalan, kita Assalamualaikum, dia tentu jawab dan dia gembira. Kita tengok air mukanya pun air muka yang menunjukkan dia senang dengan kita, senyum dengan kita. Pasal banyaklah saya bila jalan, kita nak pergi beli barang, tengok budak-budak kumpul, 2-3 orang kumpul, kita beri salam, dia seronok. Tapi kadang-kadang memang oleh kerana saya ini banyak orang kenal, jadi belum sempat saya nak beri salam, dia orang dah beri salam dulu. Dia beri salam, kita jawab. Dia beri salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dia gembira. Sebab itulah yang disuruh oleh Allah. Kan idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diucapkan salam kepada kamu, maka kata Allah, jawablah salam tu dengan yang lebih baik daripada yang diberikan. Kalau diberi kata Assalamualaikum, bukan jawab Waalaikumsalam saja, tapi jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nak beri salam yang panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab pun kenalah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab bila kita makin panjang kita berdoa, makin panjang kita mengharapkan kebaikan kepada orang tersebut, makin tambah mesra dan tambah suka dia kepada kita. Inilah peranan salam. Sebab itu Nabi katakan untuk memperkuatkan lagi hubungan kita, hubungan persaudaraan kita, sebarkanlah salam. Maknanya berilah salam apabila kita bertemu antara satu sama lain, Dan seterusnya, Nabi juga ingatkan kepada kita dalam satu hadis daripada Ibnu Umar. Kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Yang maksudnya, seorang muslim atau seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lainnya. Oleh itu, dia, yakni orang Islam yang lain ni atau kita, tidak boleh menzaliminya. Ingat orang Islam adalah saudara kita. Kita tak boleh menzalimi dia. Ini dengan tegas diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah menzalimi orang lain ni, termasuk orang yang bukan Islam pun, kita tak boleh menzalimi mereka. Kalau kita tengok sikap pandangan jamaah Islamiah yang nak menghapuskan orang-orang kafir di muka bumi ini, kerana alasan orang-orang Islam tertekan, tertindas, seperti yang berada di Afghanistan, yang berada di Iraq, yang berada di Palestin terutamanya. Jadi dia rasa itu adalah semua tindakan orang-orang kafir, tindakan orang-orang yang Zionis dipanggil,
Dia sudah sewajarnya lah mereka ni dibalas. Tapi kalau kita nak balas orang yang menindas, orang yang menindas itulah yang kita balas. Bukan saudara maranya yang kita balas, bukan orang rakyatnya yang kita balas. Tapi yang kita lihat orang-orang JI ni, orang Jamaah Islamiyah ni, dia membunuh orang-orang yang bukan Islam, yang tak tahu apa benda pun, tak ada buat dosa, tak ada buat salah. Dia pun kadang-kadang tak ambil tahu tentang hal-hal siasat ataupun politik. Dia datang pergi ke Bali umpamanya, nak jalan-jalan, nak lepas nak makan angin, tiba-tiba sampai sana diserang dengan bom oleh orang-orang yang seperti ini ni. Padahal Nabi dah ingatkan, la yadlimuhu, tak boleh zalim. Jadi kita menzalimi orang-orang yang tak berdosa. Kita boleh membalas tindakan orang-orang yang nak zalim atau orang yang memerangi kita ialah orang-orang yang perang kita saja. Kita pergi sana umpamanya, masuk dalam dia punya, jadi askar dia lawan askar-askar yang menyerang. Tapi kalau kita menyerang orang awam, orang yang tak ada berdosa, kita berdosa. Kita nanti besok dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka kerana menzalimi manusia. Jadi dalam hadis ini diterangkan supaya kita sebagai orang Islam, antara orang Islam dengan orang Islam itu adalah bersaudara. Maka cara mengekalkan persaudaraan, pertama sekali janganlah menzalimi saudara kita yang lain, wala yuslimuhu, dan jangan juga menganiayanya. Zalim pun tak boleh dan aniaya pun tak boleh. Jadi maknanya kita kena selalu bersimpati dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Kemudian Nabi menerangkan lagi, waman farraja'an muslimin kurbatan, barang siapa yang menolong hajat saudaranya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, nanti Allah akan menolong hajatnya pada hari kiamat. Dan siapa yang melepaskan orang Islam dari waman farraja'an muslimin, waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati utalaja. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, nescaya Allah menolong hajatnya. Jadi maknanya kalau dalam kita bekerjasama, berkawan, ada kawan minta tolong postkan saya punya kad ni, surat ni ke post office on the way balik, itu pun tolong juga. Kita tolong, minta tolong orang tu menolong kita, besok keperluan dia ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untungnya. Lebih-lebih lagi kalau pertolongan yang kita tolong tu lebih berat daripada satu envelope untuk masukkan ke dalam peti surat umpamanya. Katalah tolong buatkan saya ini kerana saya perlukan ini dan sebagainya, orang pun buatkan. Itu hajat dia, kita tunaikan hajat dia. Nabi kata hajat kita besok nanti, walaupun tak ada orang tolong pun, tapi Allah akan menunaikan hajat kita. Banyak hajat kita kadang-kadang yang kita tak tahu, yang kadang-kadang hajat kita tu tak perlu pertolongan orang, tapi perlu kepada kenyataan. Kita nak bekerja umpamanya, hajat kita nak bekerja, tapi kita perlu mendapat pertolongan dari Allah agar bila kita minta kerja, orang yang temu duga tu pilih kita untuk menerima kita sebagai pekerjanya. Jadi itu maknanya tak secara langsung, kerana kita dah banyak tolong orang, Tuhan tolong kita. Cuma kalau kita tak buat muhasabah, kita tak dapat ini semua. Tapi kalau kita buat penelitian, kita ingat, kenapa aku dapat ini? Kenapa aku dapat kebaikan? Pergi ingat, dulu aku dah buat kebaikan kepada si fulan, dia minta tolong aku hantarkan, masukkan surat dalam letternya. Inilah balasan Allah kepadaku sebenarnya. Itulah kita kena ingat, kena muhasabah, kena orang kata tu, fikirkan kembali apa kebaikan yang kita lakukan sehingga kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau mendapat pertolongan dari Allah. Mesti ada sebab. Tuhan kan dan menerangkan, sesiapa
yang beri sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah mendampingi kita, maka segala hajat kita insya-Allah dia akan Jadi waman farraja'an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dan siapa yang melepaskan daripada orang Islam kesusahan, orang ada susah, kita katalah dia kesempitan wang, kita pun bagilah derma wang kepada dia. Dia kurang $10, kita kasih $10. Dia kurang $100, kita $100. Nanti kesusahan kita di hari kiamatlah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak dapat nafikan pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat, semua orang dalam keadaan kesusahan. Tak ada siapa pun yang rasa senang pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu buat baik, beramal saleh, termasuklah orang yang membantu menyelesaikan masalah orang, orang yang menunaikan hajat orang dan sebagainya. Orang seperti inilah yang akan mendapat perhatian dari Allah. Di antaranya ialah apabila ada dari kalangan kita yang membantu teman-teman kita yang mengalami masalah, kita bantu dia hingga masalah itu selesai. Jadi masalah kita di hari kiamat itulah nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa untungnya kita kalau pada hari kiamat orang semua dalam keadaan yang panas, terik, panas terik, tak berteduh. Kalau ikut dalam hadis-hadis dan sebagainya, maknanya tak ada berbaju lah kita. Kita berhimpun di padang Arafah tu, di padang mahsyar dalam keadaan original. Faham-fahamlah dalam keadaan original kan. Tapi mesti ingat, walaupun dalam keadaan original, kita pun tak tahu macam gambarannya. Kalau kita nampak kat depan kita orang perempuan pun dah tak ada lagi niat yang tak baik. Semangat untuk melakukan perkara-perkara memuaskan nafsu dah tak ada. Sebab masa itu semua orang fikirkan diri sendiri, macam mana nak lepaskan diri sendiri ni daripada siksaan api neraka. Bagaimana nak melepaskan diri ini daripada perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tak pandang. Kemudian didengar ada pula berita, ada pula cerita mengatakan bahawa pada masa itu manusia semua diselaputi dengan peluh yang begitu tebal. Jadi mungkin jugalah peluh dah tebal, tak nampaklah apa-apa, sampai ada orang yang tenggelam dengan peluhnya. Jadi kita orang yang beriman, kita orang yang buat amal soleh, kita yang menolong orang, yang beri salam kepada orang lain, yang menggembirakan hati orang dan tidak zalim, tidak menganiaya, malah selalu mengingat, membantu dan sebagainya, kita orang istimewa pada masa itu. Jadi jadilah orang yang istimewa pada hari itu dengan buat amalan-amalan yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling senang sekali menolong orang. Apa jenis pertolongan pun, walaupun sekecil pun, itu kira tolong. Kalau orang datang, cik, dah 3 hari, dah 2 saya tak ada makanan, walaupun kita kasih $2 pun, itu pun maknanya dah menyelesaikan masalah dia. Sekurang-kurangnya dia pergi kedai, beli roti, beli sandwich $2 pun dah kenyang juga dia. Atau beli nasi lemak, tak dapat penuh pun, minta separuh pun dah dapat juga kenyang. Kita dah bantu masalah dia. Di hari akhirat, berapa untungnya kita kerana kita dibantu oleh Allah, kesusahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh menjadikan kita orang yang istimewa pada hari kiamat kelak. Cuma tidak dengan tanda saja, tapi asasnya mestilah beribadat. Ibadat yang paling utama solat 5 waktu. Kalau suka bantu orang, suka belanja orang, suka tolong orang, solatnya tak pernah buat. Sembahyang hanya pada hari raya je. Pada bulan puasa tu minggu pertama ikut-ikut je 8 rakaat. Lepas tu tak pernah tengok pun, tak pernah nampak pun, tak pernah nampak pun ketika sembahyang. Buatlah baik macam mana pun. Kebaikan yang kita buat tu ibarat macam debu. Tahu mana debu? Debu yang kata dalam Al-Quran diletakkan di atas bukit atau atas gunung.
Jadi kita fahamlah debu kalau diletakkan atas bukit ke letakkan biasa pun boleh kekal ke? Boleh kekal tak? Tak kekal kan? Kena tiup angin, habis. Kalau hujan, hancur. Tak ada angin, tak ada hujan, burung datang, dikebak-kebak, bertabur. Itulah amalan ataupun amal ialah mana balasan orang-orang yang buat baik tapi tak mendirikan solat. Tapi alhamdulillah, kita di samping kita buat baik, sebahagiannya membantu kerja-kerja masjid, kita juga tak lupa untuk mendirikan solat. Bukan itu saja, kita tambah lagi dengan solat-solat sunnah. Itu satu kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita bila dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, ringan sedikit penyiksaan kita, azab kita tu ringan sikit. Orang lain menggelepar, kita biasa-biasa saja. Begitulah keadaannya kan. Itulah yang kita harapkan. Kemudian Nabi kata, sambungnya, waman satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa pula yang menutup keaiban satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang Islam, nescaya Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini termasuk dalam bab apa? Mengumpat. Kalau kita tahu kawan kita tu ada keaibannya, seberapa boleh tutuplah, cari jalan, jangan sampai kita bocorkan keaiban yang ada pada diri dia tu kepada orang lain. Kalau kita bocorkan kepada Pak Haji kat depan, pada orang yang kat tengah, seterusnya, kemudian dia tahu, malu dia tak mau datang lagi masjid ini lagi. So, orang dah tahu aku punya silap. Betul kan? Jadi kalau kita mampu untuk menutup, tutuplah. Sebab dari akhirat jangan lupa, kita pun ada rahsia-rahsia yang kita tak cakap pada orang. Kita pun ada dosa-dosa yang kita malu nak cakap pada orang. Dosa-dosa peribadi nak cakap pada orang. Di hari akhirat semua nanti pada hari mahsyar semua terbongkar tu. Oh, si fulan bin fulan, salah satu salah satu pengunjung tetap di Masjid Muhammad Saleh Palmarut ni, rupanya kaki pergi Batam. Pergi Batam cari orang ini, cari orang sebagainya. Oh, si fulan, namanya si fulan. Tolong masak bubur lagi, tolong bungkus bubur lagi di Masjid Muhammad Saleh. Rupanya orang ni begini. Mana nak taruh muka? Itu aib yang kita tak cerita pada orang, pada isteri pun tak cerita, pada anak tak cerita, jauh sekali pada kawan dekat masjid. Jadi itu semua akan terbongkar aib kita tu di hadapan orang ramai pada hari kiamat kelak. Jangan sangka kita tak tahu, ini orang masjid tentera ni, ini orang masjid Muhammad Saleh, ini orang masjid apa ni, masjid Sultan, selalu ada masjid Sultan. Oh, rupanya topeng je ni. Tak malu kita. Tapi bila kita ada sesuatu dan kita dah cuba, orang kata tu, minta daripada Allah supaya maafkan, kemudian kita berusaha pula menutup aib orang lain, kecelaan orang lain, Allah akan tutup aib kita. Dia tak akan panggil si fulan, Salim bin Jasman, kau dua hari tak ada, ditutup. Jadi di cover up. Tak untung tu. Jadi kita ingat, ada rahsia-rahsia dosa yang kita tak dapat beritahu orang. Yang tahu hanyalah Allah dan kita saja. Jadi kalau kita dah tahu kita ada rahsia-rahsia yang tersembunyi, kita sembunyikan daripada isteri kita, kita sembunyikan dari